Halo. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa balik ya, anak-anak murid cikgu. Hari ini cikgu nak bagi tahu macam mana cara nak menjawab peta 2 soalan nombor 11 SPM Sains. Okey. Soalan ni soalan 11 ni markah penuh dia 10. Banyak kan? Dan soalan ni tengok tu ada gambar apple. Soalan nombor 11 ni soalan adalah berbentuk situasi dan murid perlu baca dengan teliti dan cuba menjawab di dalam template yang sudah diajar. Jadi sebelum kamu baca ni, kamu nak ingat balik template apa, kamu baca soalan tu, sebelum jawab tu sediakan template jawapan dulu supaya kamu tidak keliru atau tertinggal. Jadi kamu boleh ikut step-step yang cikgu ajar. Ya. Okey. Ini contoh template ya. Contoh template. Yang sebelah kiri tu dalam bentuk komputer lah. Cikgu dah buat cantiklah pernyataan masalah, hipotesis, tujuan eksperimen, mengenal pasti pemboleh ubah, kaedah, penjadualan data. Jadi yang sebelah tu adalah bentuk sebenar lah dalam kertas jawapan kamu. Tapi ni dalam kertas nota cikgu. Kalau nota kamu dalam kertas jawapan, kamu boleh buat cantik lagi dan besar. Jadi nampak kemas kamu punya kerja. Okey, kita masuk kepada soalan dia 11A. 11A dalam soalan 11 ni dia cakap nyatakan satu pertanyaan masalah daripada maklumat di atas. Soalan dia kan. Jadi pada pernyataan ni kamu boleh baca seorang tukang masak mendapati buah apel akan lebih cepat teroksida apabila terdedah kepada udara. Oleh itu, dia memasukkan irisan buah apel ke dalam mangkuk yang berisi jus limau. Jadi apa dia masalah dia sebenarnya? Masalah dia adalah buah apel akan lebih cepat teroksida apabila terdedah kepada udara. Itulah jawapan dia. Ya. Jadi jawapannya ada dalam soalan. Selalunya untuk soalan 11A ni, jawapannya ada dalam soalan. Okey. Kita tak pergi 11B. Kita tak pergi 11C1. Kenapa? Sebab kesemua soalan tu memerlukan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Jadi dalam soalan ni, kita terus melompat pergi kenal pasti dulu pemboleh ubah yang ada dalam soalan ini. Jadi pemboleh ubah ni ada 3. Dimanipulasikan, bergerak malas, dimalarkan. Jadi bila kamu baca soalan tu, kamu dapati dia kata sini buah apple terdedah kepada udara, satu keadaan. Kemudian dia masukkan dalam mangkuk berisi jus limau. Ada satu keadaan lagi. Jadi ada 2 keadaan berbeza. Itu kita katakan sebagai pemboleh ubah manipulasi. Maksudnya kita boleh ubah keadaan tu. Okey. Jadi dalam makmal tak adalah kita biarkan buah apple macam tu kan, sebab dia dah bagi radas dia suruh kamu uji. Jadi dia dah bagi situ ada irisan buah apple, jus limau, air suling, bika, posep dan radas lain. Maksud dia bagi jus limau dan air suling. Maksud ada 2 perkara yang berbeza, jus limau, air suling. Jadi jus limau dan air suling ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi kita tahu dua-dua jus limau dan air suling ni adalah larutan. Jadi kita tulis ya, dalam soalan, dalam jawapan kamu tak boleh tulis larutan saja. Kamu kena tulis jenis larutan sebab dia ada 2 kan. Jadi jenis larutan. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi apa yang kita nak tengok result dia? Bila kita buat uji kaji tu, apa kita nak tahu yang dia cepat teroksida tadi? Tengok gambar apple tu. Satu dia warna dia okey kan? Satu tu warna dia jadi lebih gelap. Okey? Jadi perubahan warna pada irisan apple. Perubahan warna irisan apple. Jadi itulah yang bergerak balas. Yang tak berubah, yang mesti sama bila kita menjalankan uji kaji adalah saiz irisan apple tu mesti sama lah. Tak boleh satu besar, satu kecil, satu sebiji buah, satu seketul
Hirisan sejak tak boleh. Dia mesti sama saiz dia. Kemudian kamu guna larutan kan? Kalau larutan mesti sama isi padu dia. Jadi pemboleh ubah dimaklarkan adalah saiz hirisan apple dan isi padu larutan. Semua ni kan kamu boleh tengok semua ada dalam soalan sebenarnya. Okey? Okey. Jadi kamu boleh tengoklah jawapan dia. Barulah kita pergi ke, kita dah kenal pasti tadi kan, pemboleh ubah ada 3. So sekarang kita boleh buat hipotesis. Hipotesis ingat lagi dalam bahagian A itu ada 3 langkah. Pertama, apa bentuk ayat yang kamu mahu. Tapi dalam soalan sebelah ni kita akan gunakan bentuk ayat jika maka. Okey. Yang kedua, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah alfi ini bergerak balas. Jadi, apa dia yang dimanipulasikan tadi? Jus limau dan air suling. Bergerak balas pula adalah perubahan warna pada irisan apple. Jadi, konektor dia kita mau kenal pasti. Konektor ni maksud dia ayat tu jadi lengkap. Jadi cikgu dah bagi dah sini ya, bentuk ayat jika maka. Jadi jika ni maka cikgu hitamkan. Itu memang kamu kena tahu. Jadi di sini pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu ambil jus limau sejak. Okey, jus limau. Lepas tu pemboleh ubah bergerak balas perubahan warna hirisan apple. Jadi tak bolehlah kamu tulis jika jus limau maka perubahan warna irisan apple. Tiada konektor kan, tiada penyambung ayat bah. Jadi macam mana kita nak bagi penyambung tu? Ada maksud dia. Jadi kita buat jika hirisan apple dimasukkan ke dalam jus limau, maka tiada perubahan warna irisan apple. Jadi yang biru ni adalah konektor ayat. Yang merah pemboleh ubah. Jika maka adalah bentuk ayat dia. Dapatkan? Okey, kita pergi pula pada tujuan eksperimen. Ni pun mesti ada bentuk ayat dia. Dia tak boleh sama macam hipotesis. Dia tak boleh sama macam pemerhatian. Jadi tujuan ni pun ada bentuk ayat dia. Kemudian langkah kedua dia, apa hubung kait antara manipulasi, pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bentuk ayat dia, kamu tengok untuk mengkaji hubungan di antara dengan. Itu memang kamu kena ingat. Itulah bentuk ayat dia untuk mengkaji hubungan di antara dengan. Yang merah ni perubahan warna hirisan apple adalah pemboleh ubah apa tadi? Bergerak balas. Dengan jenis larutan adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kamu mesti mula-mula kena kenal pasti pemboleh ubah lah. Poin dia. Baru kamu boleh buat ayat ni, baru selamat kamu untuk selesaikan ayat-ayat yang ada sudah ni kan. Kamu tinggal kasih masuk saja dalam struktur ayat tu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang 3 ni prosedur kaedah ni nampak macam susah kan. Cikgu, saya tak tahulah tu eksperimen macam mana saya mau buat. Okey, yang pertama, tengok apa yang dia bagi. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan irisan buah apel, jus limau, air suling, bika, posep dan radas lain. Jadi dia dah bagi kan? Kita keluarkanlah irisan buah apel. Jadi kita lukis gambar rajah berlabel. Okey, lukis yang pertama apa? Mestilah kita lukis bika. Lepas tu dalam bika ada apa? Ada jus limau 1. Sebab dia manipulasi, dia mesti 2 keadaan berbeza kan? Jadi bika mesti ada 2. 1 isi jus limau, 1 isi air suling. Jadi kita gunakan posep, ambil irisan apel, masuk dalam bika jus limau dan air suling. Okey? Jadi kamu gambar. Lukis gambarnya. Gambar bika tu tak payah cantik-cantik. 2D sejak. Lepeh sejak kan cikgu bilang. Okey. Jadi situ kamu label. Kalau kamu lukis tak lurus ke apa, asal kamu label.
Kamu label bika, kamu label jus limau, kamu label irisan buah apple. Okey. Okey, jadi bila kamu dah masuk situ, kamu tulis awal eksperimen ataupun awal eksperimen lah. Okey. Jadi kamu lukis pula set kedua di mana kamu buat pula apa yang kita nak tengok selepas pakai jam randik tunjuk gambar jam randik tu selepas eksperimen selepas 15 minit. Gambar bika yang sama tapi kamu tunjuk pula ada keputusan dia. Yang dalam air suling dia berubah warna. Yang dalam jus limau tiada warna. Bila kamu dah lukis tu, barulah kamu cuba terangkan langkah-langkah eksperimen yang kamu buat tu daripada gambar rajah tadi kan. Pertama, sediakan radas 2 bika. Setiap bika A diisi jus limau, bika B diisi air suling. Kemudian ambil posep, ambil irisan apple, masukkan ke dalam bika A dan bika B. Okey, 2 irisan apple masing-masing masukkan dalam jus limau dan jus air suling. Itu satu. Yang kedua, selepas 15 minit, perhatikan perubahan warna perubahan warna irisan apple diperhatikan. Yang kedua, kan? Yang ketiga, pemerhatian perubahan warna dicatatkan ke dalam jadual. Untuk kamulah ayat tu boleh 4 angka, boleh 5, boleh 3. Tapi menerangkan gambar yang kamu lukis. Lepas tu kamu semak. Ada tak dalam kamu punya langkah-langkah ni kamu terangkan MV? Ada tak jus limau dan air suling? Ada. Okey. Ada tak perubahan warna irisan apple? Ada kamu nyatakan pemerhatian dia? Okey. Ada tak kamu kata isikan jus limau sebanyak isi padu mesti sama lah. Contoh 20 cm padu atau 20 ml. Jadi isi padu dia mesti sama. Ataupun kamu mesti cakap masukkan 2 irisan buah apple yang sama saiz. Kalau ada tu, okey. Maksudnya langkah kamu sudah lengkap. Tak perlu panjang-panjang, tak perlu gambar rajah yang pelik-pelik. Asal kamu buat gambar rajah yang simple tapi mesti ada label dia. Okey, sudah tu buat penjadualan data. Jangan malas, mesti buat jadual. Cikgu selalu memeriksa, menanda ramai murid dia malas melukis jadual. Mesti buat jadual. Jadi tengok jadual tu senang saja. 2 kolom 6 row dia. 3 row dia. 2 kolom 3 row. Jadi ada 6 ruangan. Jadi ruangan yang pertama adalah ruangan pemboleh ubah dimanipulasi. Apa tadi? Jenis larutan. Apa dia? Jenis larutan tu? Tulislah jus limau, air suling. Lepas tu yang sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Bahan warna irisan apple. Okey, ini contoh lembaran jawapan. Ini yang cikgu buat lah. Simple sejak kan? Simple sejak. Jadi kamu tengok sana tu, lukis gambar. Simple gambar tu. Cuma di label. Dan di situ cikgu buat 2 sejak tak muat bah. Sebenarnya dalam ayat tu kamu boleh bagikan kepada 4 langkah. Kamu boleh cubalah jadikan 4 langkah. Dan bawah dia ada penjadualan data. Tapi kalau dalam SPM, bahagian kaedah ni, kamu nak panjang, yang penjadualan data tu boleh buat di kertas lain atau lembaran lain. Okey, itu saja. Ingat ya, kalau kamu nak, kamu boleh, kalau kamu ingat cikgu cepat, kamu boleh pause ataupun kamu boleh rewind balik. Okey, semoga walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Okey, kalau tak faham, PM cikgu balik ya. Okay, thank you.